Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Nur Hafizah. Mari kita lihat apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, Cikgu nak minta anda semua sediakan dua buku ini, iaitu buku antologi Baik Budi Indah Bahasa dan juga buku kerja Bahasa Melayu tingkatan 2. Jadi, dua buku ini kita akan gunakan pada kelas PDPR kita pada hari ini. Okay, hari ini cikgu nak dedahkan sedikit pengenalan tentang apakah topik-topik yang akan kita pelajari dalam antologi Baik Budi Indah Bahasa ini. Di sini cikgu dah senaraikan antara tajuk-tajuk yang akan kita pelajari. Okay, dalam buku Komsas anda. Okay, antaranya kita ada pantun alam remaja, pantun kiasan, pantun budi, pantun nasihat, pantun kasih sayang dan syair nasihat. Okey, ini semua di bawah puisi tradisional. Okey, kita juga akan pelajari tentang puisi moden. Okey, seperti dalam persekitaran kata-kata. Okey, ini sajak ya. Sajak roti, sajak ku cari damai di sini, sajak pada sekuntum mawar. Okey. Jadi ada 4 sajak yang akan kita pelajari. Jadi sajak ini kita panggil puisi moden. Okey, seterusnya kita lihat di bawah. Okey. Kita juga akan mempelajari prosa tradisional. Okey, prosa tradisional ni kita akan pelajari cerita Pelanduk Mengajar Memerang. Okey, menarik ya cerita ni. Dia akan menggunakan bahasa-bahasa klasik pada zaman dahulu. Okey, seterusnya kita pergi kepada cerpen. Cerpen yang akan kita pelajari ialah cerpen Banjir di Mata Emak, Talia dan Raksasa Kat-Kat, serta cerpen Menuai Emas. Cerpen ialah cerita pendek. Okey. Seterusnya kita ada satu drama yang akan kita pelajari, iaitu drama Mahkamah. Semua komponen ini kita akan sentuh pada tahun ini dan cikgu pasti semua cerita yang akan kita pelajari ini menarik dan seronok kita pelajari nanti. Baiklah, bagi novel tingkatan 2 pula, kita lihat di bawah, anda akan pelajari tentang Jalan ke Puncak. Okey, kita di negeri Perak, kita akan pelajari Jalan ke Puncak. Jadi sebagai pengenalan, cikgu nak tunjukkan dulu tentang senarai nilai murni dan pecahan nilai yang boleh kita lihat dalam setiap karya Komsas. Okey, tentang nilai murni, terdapat 17 nilai murni yang boleh kita gunakan. Antaranya, nilai baik hati, berdikari, hemah tinggi, hormat menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, keberanian, kebersihan fizikal dan mental, kejujuran, kesederhanaan, kerajinan, kerjasama, kesyukuran, rasional, semangat bermasyarakat dan juga akhir sekali ialah patriotisme. Jadi 17-17 ni dia ada pecahan-pecahan nilai dia. Jadi anda haruslah baca sendiri slide ini di mana ada banyak pecahan. Okey, nilai tersebut. Okey. Tapi yang utamanya ada 17 nilai murni yang boleh anda gunakan. Okey. Nilai murni ini kita boleh dapat daripada setiap karya yang kita akan pelajari nanti. Sebagai contoh, kalau ada elemen bertimbang rasa, murah hati. Okey, itu di bawah nilai murni baik hati. Kan? Contoh yang kedua, okey, contoh kedua, katakan ada nilai kesopanan. Ramah. Kita boleh kata ia merupakan nilai hemah tinggi. Okey? Baiklah murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan pelajari tentang pantun alam remaja. Sila tonton video ini terlebih dahulu dan lihat setiap rangkap pantun yang terdapat dalam video ini.
Mendengari pantun alam remaja tadi, mari kita lihat apakah maksud yang terdapat dalam pantun ini. Jadi terlebih dahulu cikgu terangkan sedikit tentang bentuk pantun. Okey, yang pertama ini dipanggil sebagai baris. Okey, baris. Jadi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Okey, jadi keempat-empat baris ini dipanggil sebagai rangkap. Jadi yang ini ialah rangkap yang pertama. Okey, rangkap yang pertama. Okey, ini pula ialah rangkap kedua. Jadi pantun ini mempunyai 7 rangkap keseluruhannya. Jadi apabila diminta maksud pantun, okey, di mana kita nak tengok maksud? Okey. Untuk melihat maksud pantun, kita akan lihat pada baris ketiga dan keempat. Okey, kita tengok ya. Baris ketiga dan keempat. Dia kata, tidak terkatakan besar hati melihat ibu sudah pulang. Okey, maksudnya apa di sini? Maksudnya, kegembiraan seseorang, kegembiraan seorang anak itu melihat ibunya pulang ke rumah. Okey, baiklah. Kita tengok pula apakah maksud bagi rangkap kedua. Dalam rangkap kedua, dia menyatakan bahawa melihat ibu sudah pulang, hati cemas menjadi hilang. Okey, anak tadi bila nampak ibunya dah balik, dia punya rasa bimbang tu dah hilang. Okey, kita tengok. Maksud rangkap kedua pula ialah kepulangan ibu telah meredakan perasaan bimbang anak yang sedang menunggu di rumah. Macam kita lah bila tengok mak kita dah balik, lega rasa tengok mak dah balik kan. Okey, itu bagi rangkap kedua. Okey, seterusnya bagi rangkap ketiga pula, kita lihat pada baris 3 dan 4. Melihat bonda pulang lekas, hatiku besar bukan kepalang. Apakah maksudnya? Jadi maksudnya ialah anak akan berasa lega dan gembira apabila melihat kepulangan ibunya. Okey, bila nampak saja ibu pulang, kita akan rasa gembira bukan kepalang. Okey, rasa sangat gembira. Okey, seterusnya kita pergi ke rangkap keempat. Kita menyanyi adik-beradik, sebarang nyanyi kita nyanyikan. Maksudnya ialah anak kecil dan adik-beradiknya apabila mereka berasa sangat gembira, mereka akan bernyanyi-nyanyi untuk menyambut kepulangan ibu mereka. Kan? Ye, mak dah balik kan? Nyanyi ramai-ramai adik-beradik tu kan? Okey, seterusnya kita tengok rangkap kelima. Hanyut batang berlilit kumpai, terdampar di hujung Tanjung Jati. Bonda pulang, bapa pun sampai. Kita semua berbesar hati. Jadi selepas ibu dia dah balik, sekarang giliran bapanya pula pulang. Jadi kita lihat apakah maksud rangkap kelima. Kepulangan bapa tidak lama selepas ibu sampai akan menambahkan lagi kegembiraan hati anak-anak tersebut. Okey? Lepas ni ayah pula balik. Lagilah mereka bertambah gembira. Okey. Seterusnya dalam rangkap ke-6. Kita lihat rangkap ke-6. Alang besarnya hati awak mendapat baju dengan celana. Okey. Bila ayah balik, tengok-tengok ayah bawa hadiah, iaitu baju dan celana. Celana ialah seluar. Mari kita lihat apakah maksud rangkap ke-6. Okey, di sini ada maksudnya. Hati anak-anak akan bertambah gembira apabila mendapat hadiah, iaitu baju dan seluar baharu daripada ibu dan bapanya. Balik-balik ayah bawa hadiah, lagilah bertambah seronok hati anak-anak. Dan yang terakhir, rangkap 7. Mahulah kami hendak melapun, lapun dibawa orang menjaja. Jangan marah kami berpantun, budak kecil biasa manja. Kita lihat pada baris ketiga dan keempat. Jangan marah kami berpantun, budak kecil biasa manja. Jadi maksudnya apa? Anak-anak menyatakan mereka sangat manja dengan ibu bapa mereka. Jadi, mereka minta agar ibu bapa memahami perasaan anak-anak kecil seperti mereka. Okey, baiklah murid-murid, kita dah habis lihat maksud pantun alam remaja ini.
Okey, murid-murid boleh lihat gambar ya. Gambar yang pertama dalam rangkap 1, melihat ibu sudah pulang, anak yang menunggu di rumah rasa gembira. Kemudian, bila lihat ibu dah pulang, rasa bimbang tadi pun menjadi hilang. Okey, seterusnya bila nampak pula ayah balik, lagilah bertambah gembira anak-anak tersebut. Okey, kemudian ibu bapa balik pula bawa hadiah. Lagilah bertambah seronok anak-anak kecil ini. Dan akhir sekali, dalam pantun ini dia kata, pemantun berharap agar janganlah marah. Mereka ni masih kanak-kanak, masih anak-anak kecil lagi. Okey, memang gemar bermanja. Apakah tema dan persoalan pantun ini? Agak-agak apa temanya? Apakah itu tema? Tema maksudnya idea utama. Persoalan pula ialah idea sampingan. Okey, jom kita lihat. Kenali istilah sastra. Yang pertama, sinopsis. Sinopsis, kalau dalam kita punya Komsas, sinopsis tu maksudnya ringkasan cerita. Okey, seterusnya tema. Tema pula ialah persoalan utama dalam sesuatu karya. Okey, tema ni biasanya ada satu sajalah, satu atau dua lah. Okey, tema ialah persoalan utama, idea utama sesuatu karya. Okey, seterusnya persoalan pula ialah perkara-perkara sampingan ataupun isi-isi kecil yang ada hubungan dengan tema sesuatu karya. Maksudnya idea-idea sampingan lah yang ada dalam karya tersebut. Okey, baiklah. Mari kita lihat apakah tema dan persoalan pantun ini. Okey, tema utama pantun ini ialah, jika anda lihat dalam nota, bertemakan apa? Kegembiraan dan keriangan hati anak-anak menyambut kepulangan ibu dan bapa ke rumah. Ini pun boleh kita ambil sebagai tema utamanya. Okey, kemudian contoh pula. Contohnya, pantun ini mengisahkan kegembiraan anak-anak serta perasaan tidak sabar menunggu ayah dan ibu mereka pulang ke rumah. Di mana kita boleh jumpa pada rangkap 1 dan rangkap 5, baris 3 dan 4. Okey, jadi itulah tema pantun alam remaja ini. Seterusnya kita lihat pula kepada persoalan. Okey, ada 3 persoalan yang dikemukakan. Yang pertama, persoalan keakraban hubungan adik-beradik. Akrab, hubungan rapat antara adik-beradik. Contohnya, hubungan adik-beradik yang baik dapat dilihat dengan jelas apabila mereka melakukan aktiviti bersama-sama. Tadi kan mereka menyanyi bersama-sama? Jadi kita boleh ambil sebagai contoh persoalan di situ. Okey. Persoalan yang kedua. Persoalan kasih sayang dalam keluarga. Okey. Contohnya, anak-anak berasa gembira apabila melihat kepulangan ibu dan bapa mereka. Di mana kita boleh jumpa pada rangkap ke-5, baris 3 dan 4. Seterusnya, persoalan ketiga pula ialah kemanjaan anak-anak dengan ibu bapa. Okey? Sikap manja kan? Tadi ada dia terangkan. Okey, jadi persoalan kemanjaan anak-anak dengan ibu bapa. Contohnya, anak-anak berpantun untuk meluahkan perasaan mereka kepada ibu bapa. Okey? Kita dah ada tema dan 3 persoalan di sini. Seterusnya, kita akan lihat pula gaya bahasa. Okey, apakah contoh gaya bahasa yang boleh kita jumpa? Okey, antaranya ialah inversi. Inversi bermaksud pembalikan kata. Okey, dia terbalik kata dia kan. Okey, contohnya tidak terkatakan besar hati. Okey, pembalikan kata di sini. Okey, biasa kita kata besar hati tidak terkata. Tapi bila dia terbalik kan, tidak terkatakan besar hati. Jadi pembalikan kata itu dipanggil sebagai inversi. Okey, yang kedua paling mudah kita boleh kata ada gaya bahasa simpulan bahasa di sini. Okey, contoh perkataan baik hati. Baik hati maksudnya minta maaf, bukan baik hati, besar hati. Besar hati bermaksud sangat gembira. Okey? Jadi itu contoh gaya bahasa. Okey, seterusnya gaya bahasa yang ketiga, anafora. Anafora ialah pengulangan perkataan di awal baris. Contoh perkataan inilah sebarang-sebarang tu. Okey? Pengulangan perkataan
di awal baris dipanggil sebagai anafora. Sebarang tari kita tarikan, sebarang nyanyi kita nyanyikan. Okey, sebarang-sebarang tu diulang di awal ayat, jadi ini dipanggil sebagai anafora. Dan yang terakhir, yang paling mudah ialah kata ganda. Contohnya, bilang-bilang dan budak-budak. Okey, mari kita lihat apakah nilai murni yang terdapat dalam pantun ini. Yang pertama, nilai murni kebersihan fizikal dan mental. Yang kedua, nilai kasih sayang, nilai keikhlasan dan nilai tanggungjawab. Daripada nilai, kita boleh keluarkan pengajaran. Okey, untuk jawab pengajaran, mesti ada ayat apa? Kita hendaklah, kita haruslah, kita janganlah. Okey, barulah jawapan kat anda betul. Okey, untuk ruangan pengajaran ini. Okey, contoh, katakan nilai murni pertama tadi, kebersihan fizikal dan mental. Okey, macam mana kita nak tukar kepada pengajaran? Kita tambah ayat kan? Adik-beradik haruslah sentiasa menghormati sesama mereka agar terjalinnya hubungan yang erat dan saling mengasihi. Okey, itu pengajaran kita yang pertama. Okey, kena ada bukti. Apa contohnya? Contohnya, pengarang dia menasihati supaya anak-anak menjalinkan ikatan persaudaraan yang erat sesama adik-beradik dan saling menghormati antara satu sama lain. Jawapan anda kena ada bukti. Okey, jadi kat belakang tu contoh tu sebagai bukti yang menyatakan ada pengajaran dan nilai murni tersebut. Okey, kita tengok pula yang kedua. Contoh kedua, nilai murni kedua ialah kasih sayang. Pengajarannya pula, okey, ibu bapa haruslah memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak walaupun sibuk dengan kerjaya. Okey, contohnya, pengarang memberitahu bahawa ibu dan bapa haruslah memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi antara anak-anak. Di mana kita boleh jumpa? Pada rangkap 5, baris 3 dan 4. Okey, anda nampak tak macam mana kita nak keluarkan jawapan? Okey, pertama kita nyatakan dulu nilai murninya apa? Keikhlasan. Okey, jadi pengajarannya apa? Kita hendaklah ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan. Okey? Nampak? Kita tambah je perkataan kita hendaklah. Kita guna ikhlas, keikhlasan. Nilai murni keikhlasan. Pengajaran, kita hendaklah ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab. Okay, seterusnya kita ada nilai tanggungjawab. Okey, nilai tanggungjawab pula, dia punya pengajaran, kita tukar kepada pengajaran kan? Kita haruslah bertanggungjawab dalam menjaga kerukunan agar keharmonian dalam keluarga terpelihara. Contohnya apa? Ibu bapa bertanggungjawab menjaga kebajikan dan keperluan anak-anak. Okey, setelah mendengar penerangan tadi, anda diminta untuk melaksanakan sedikit latihan pengukuhan untuk hari ini. Berdasarkan pantun alam remaja yang kita pelajari tadi, sila jawab soalan berikut. Jadi, cikgu minta anda jawab dan salin soalan ini di dalam buku nota bahasa Melayu. Soalan dan jawapan, kemudian bulatkan jawapan yang betul. Jangan lupa tuliskan tajuk di atas dan juga tarikh pada hari ini. Okey, itu sahaja latihan untuk hari ini. Dan jangan lupa buat ulang kaji balik tentang maksud, tema, persoalan, gaya bahasa, nilai dan juga pengajaran yang telah kita pelajari tadi. Okey, jika ada sebarang soalan, boleh ajukan soalan anda kepada cikgu melalui grup Telegram kita. Okey. Sampai sini saja kelas cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.